masih dapat menyertakan perkongsian ilmu dalam durus Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, ya, yaitu pelajaran bahasa Arab bagi orang yang tak boleh, yang bukan bahasa dia lah, yang kita kata yang tak boleh berbahasa Arab lah secara mudahnya. Baik, kita dah sampai muka surat berapa? Lah, saya tahu 13. 13 Okey. So kita dah masuk tentang zalika. Baik. Berapa ramai ada ni? Okey, saya ni. Okey. Ni Abu Aisyah kita mana pergi dia? Selalu dia menghilangkan diri. Okey. Tambah sikit Ustaz. Dia ada kerja. Oh, dia kerja Okey. So, Ana risau cuma tapi insyaAllah kita ada recording kan. Ya, insyaAllah kita antum jugalah yang dah mungkin dah terlepas tu. Dan alhamdulillah sahabat kita dah Allah telah beri kemudahan kita, sahabat kita bantu kita untuk buat recording, ya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. So kita muka surat 13. Kita nak masuk muka surat 14 dah ni. Ad-Dars Tsalits. Ad-Dars Tsalits. Baik. Kita kembali balik kepada perbincangan awal. Selalu nak ingatkan tu ya. Sebab kita bukan bahasa kita kan. Jadi kita selalu kena ingatkan lah. Ingat balik, remind balik insyaAllah. Dan kalau kita ada reminder ni, cakap ulang kaji ni, insyaAllah kita akan dapat balik lah. Pertama tu lah, muka surat awal tu lah, hadha tu. Bab hadha. Kita bincang bab hadha dululah. Kan? Okey. Hadha ni apa dia? Okey. Ya. Ni pertama benda lah. Hadha ni apa perkataan hadha ni? Dia isim Dia jenis isim. So macam kita anak ingat selalu balik. Bahasa Arab ni mudah. InsyaAllah kalau kita faham dia mudah. Cuma tinggal lagi pembahagian dia je yang banyak. Pembahagian awal dia mudah. Iaitu dia takkan keluar al-kalimatu la tanqasimu ila salasati aqsam. Ya. Yang mana perkataan dalam bahasa Arab ni dia takkan keluar dari 3 jenis. Ni usul dia lah. Ya. Kita kena tahu usul dia. Okey, 3 jenis. So pertama dia kata ismun wa fi'lun wa harfun. Sama ada kata nama atau kata perbuatan ataupun kata haraf. Ya, haraf. Kita kata boleh macam-macam lah orang nak tambah dia sendi kata ke apa, tapi kita janganlah jadikan dia sendi kata, kita jadikan dia sebagai haraf lah. Ya, haraf, kekalkan dia dengan haraf, itu lebih baik lah. Baik. Jadi pelajaran pertama ni dia ajar kita isim. Yang pertama ni isim. Ya. Dipanggil sebagai hadza ni sebagai ismul isyarah. Ismul isyarah. Ustaz, mic Ustaz tu termute Ustaz. Sekarang dengar? Kenapa dia jadi Okey, sekarang dengar. Apa sebab dia jadi mute? Saya membebel punya panjang. Tadi memang tak dengar? Baru lagi. Oh iya ke? Kenapa Ke ada orang boleh override saya punya mic? Saya tak usi apa pun. Mungkin ke? Tak ada. Okey, insyaAllah. Okey, so baik. Hadha ni apa dia? Ismul isyarah. Okey. Salah satu ismul isyarah ni salah satu daripada jenis isim yang kita, salah satu pelajaran daripada jenis-jenis isim. Okey, kata-kata nama, jenis kata nama. So baik. Ismul isyarah ni apa dia? Untuk apa? Untuk apa kegunaan dia? Okey. Ismul isyarah, isyarah tu sendiri ialah untuk, perkataan isyarah tu ialah untuk menunjuk. Ya. Dalam bahasa Melayu kita ialah kata tunjuk lah. Kata tunjuk. Okey, dalam bahasa Melayu kita. Okey. Jadi
dia adalah tujuan penggunaan dia, proses penggunaan dia adalah kita panggil sebagai apa dia? Lil qarib, untuk tunjuk sesuatu yang dekat. Ismul isyarah lil qarib. Ya, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Al-mufradi, ya. Isim syarah yang kita tunjuk tu nak guna hadza tu, satu tu benda tu mesti dekat dan benda tu mesti mufrad. Mufrad apa dia? Jumlah lah, nak bagi tahu jumlah. Ya, dalam bahasa Arab dia ada 3 jenis jumlah. Ya. Jumlah maksud bilangan, kalau sebut jumlah dalam bahasa Arab artinya ayat. Kan? Okey, bilangan. Bilangan benda tersebut yang kita nak tunjukkan. Okey, dia mufrad. Mufrad ni maksud satu, ya. Kalau dua dia panggil musanna. Kalau tiga dia panggil jamak. Nanti jamak ni ada pecah lagi. Jamak qillah, jamak yang banyak dengan jamak katsir kan. Jamak taksir, jamak yang menunjukkan banyak. Dia ada jamak qillah iaitu 9 ke bawah. Itu tak payah pening dululah, tak payah pening-pening. Just nak bagi tahu aja. Tak payah nak aku nak kena hafal ke jamak qillah pelan-pelan. Tapi cuma nak sekadar nak promosikan je. Benar dengar benda ni, jamak qillah. Okey. So baik. So nak tunjukkan kat sini guna hadza ni untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dan tunggal. Satu, benda yang satu. Okey. Kemudian jenis jantina dia pula. Yang ketiga jenis jantina al-muzakkar. Okey. Dia mesti untuk hadza ni mesti untuk lelaki, jenis lelaki atau male atau kita kata maskulin. Kan? Ya. So benda-benda lah. Okey, sekarang nanti insya-Allah dia akan tunjuk kita jenis-jenis nak muka surat 5 ni semua jenis lelaki lah ni. Nama benda. Tapi jenis dia tu lelaki. Ni. Okey. Kemudian hadza ni juga boleh digunakan sama ada al-aqil lil aqil, sama ada yang berakal atau ghairi aqil ataupun yang tidak berakal. Ya. Boleh digunakan untuk kedua-duanya. Ya. Baik. So, kita dah tahu dah. Dan itu pelajaran pertama kita belajar tentang hadza. Dan kita dah hafaz dah perkataan-perkataan baitun, masjidun, babun, kitabun, kalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun. Dan kita dah bincangkan juga tentang jamak dia. Okey, jamak dia. So, antum kena ingat, nanti ana bagi tahu sekarang nabi jamak. Nanti ana akan bagi tahu tentang akas. Akas tu apalah pula kan. Dia ni macam-macam lah dia nak bagi. Memang nak bagi macam-macam. Kan? Kalau boleh buat copy and paste senang. Kan? Saya pergi belajar pasal saya copy and paste kat orang punya otak. Lagi senang kan. Itu paling senang. Kan? Tapi tak boleh nak jadi macam tu kan. Tajian tu tak adalah perjuangan. Okey. Okey. Pelajaran kedua muka surat 6 tentang dia panggil apa ni? Ma hadza. Ada perkataan ma, kemudian ada hadza. Dia panggil sebagai ma hadza ni panggil sebagai ismul istifham. Ismul istifham. So nanti kita akan belajar juga ma ni ada berapa jenis ma? Ada 12 jenis ma. Yang masyhur yang digunakan pakai ada 9. Nanti insya-Allah kita akan belajar itu peringkat dah tinggi dah tu. Tapi just lah nak promote aja ni. So ma ni selalu datang dekat di awal kalimat. Awal perkataan kita tanya ma apa? Ma arti dia apa? Apakah? Okey. Okey, ma hadza, apakah ini? Okey. So so dekat sini penggunaan ma untuk sesuatu yang dekat, soal anil qarib, pertanyaan kepada sesuatu yang dekat. Pertanyaan kepada sesuatu yang dekat li ghairi aqil. Li ghairi al-aqil, yang tidak berakal. Okey, itu ma. So dekat sini tadi kita dah tahu ism isyarah digunakan untuk berakal dan tidak berakal. Tapi untuk ma ni hanya untuk tidak berakal saja. Okey? Baik. Di sini kita ada tambahan pelajaran perkataan yang baru, iaitu qamis dengan najmun. Kalau tak silap, qalam ada dah. Okey, betul. Lepas itu tamrin latihan, okey? Latihan itu dah habis. Okey. Terus masuk muka surat 2, muka surat 8. Okey. So, ni dia panggil sebagai soalan seterusnya, dia panggil harful istifham pula.
Ya. Iaitu muka surat 8 tu dia panggil hamzah tu dia panggil sebagai jenis dia haraf. Tadi jenis isim. Ni jenis haraf. Tapi nama dia dipanggil sebagai haraf untuk bertanya. Okey, harful istifham. Okey. Jadi ya, perkataan ini boleh digunakan untuk isim, dia boleh juga untuk apa ni, fi'il. Nanti insya-Allah bab-bab lain. Okey, kita akan bincang tu. So ni hala dia panggil sebagai hamzah ni sendiri dalam perkataan dia dipanggil sebagai hamzatu al-istifham. Nama dia adalah hamzatul istifham, jenis dia adalah harful istifham. Okey? So tujuan dia nak tanya apakah ini rumah? Ahadha baitun? Ahadha miftahun? Okey. Ya. Okey. Kemudian kita ambil muka surat 9. So muka surat 9 kita ada belajar beberapa perkataan baru. Okey. Iaitu perkataan di sini satu soalan lagi, pelajaran baru muka surat 9 tu iaitu man. Okey. Man ini juga daripada jenis isim. Satu kata tanya, ya. Man jenis isim dipanggil ismul istifham. Okey, ismul istifham tapi lil aqil. Lil aqil. Okey. Dia tak ada kena-mengena dengan jauh atau dekat. Okey, dia tak ada kena satu atau ramai. Okey. Semua guna man. Okey. Okey, contoh kita tanya, dia sebut ni man hadha. Kan? Siapa ini? Okey, kita tambah lagi. Kalau kita tambah lagi, kita ada tu kat situ ada perkataan hadha rajulun. Ahadha waladun la hadha rajulun. Kita tanya, man hadha rajul? Siapa lelaki ini? Man hadha rajul? Okey. Siapa lelaki ini? Boleh. Kan? Okey. Okey. Itu di antaralah kita boleh guna man hadha apa. Okey. Macam Allah kata, man khalaqas samawati wal ard. Siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Man. Siapa? Okey. So man ni dia panggil apa dia? Ismu istifham. Ini kita telah pelajari. Okey. Nanti antum akan jumpalah dalam Al-Quran tu antum akan baca antum akan jumpa perkataan man tu. Kan? Contohnya Allah sebutlah. Kita tengok di sini dekat dalam surah Zumar contohnya kan. Tapi man ni semua yang berkaitan dengan soalan ya. Nanti man ni ada lagi lah man yang lain. Ya. Tapi kita dalam surah Zumar surah yang ke-39 tu kan. Okay. Kalau kita tengok okey. Muka surat 462 kan. Ayat 38. Cuba antum tengok situ. Walain sa'altahum. Kalau kamu tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard? Siapakah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Wala yaqulun, pasti dan pasti mereka akan mengatakan Allah. Ini di antara man. So nanti antum akan jumpalah perkataan man ni. Okey? Okey. So man salah satu, man tu adalah bertujuan untuk bertanya. Okey? Kalau kita tengok ayat 23, just contoh sajalah. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi man juga situ. Okey, dekat sini man ni arti dia sesiapa. Sesiapa yang dia kendaki. So tadi man tu datang dengan soalan, siapakah? Okey, baik. So man dalam pelajaran kita yang ini, man nak tanya dengan siapa Okey, kita tanya man huwa, siapa dia? Man hadzal rajul, siapa lelaki ni? Kan? Okey. So itu di antara perkara. Baik. So bila kita ada ahadha ma hadha dengan
Hadza yang kita belajar tadi ada jawab dia kan. So kita tengok dekat sini pelajaran muka surat 9 tu ahadza waladun. Ahadza waladun la hadza rajulun. So mesti ada jawab na'am atau la. Okey. Okey. So dekat muka surat 10 tu pembeza antara perkataan penggunaan ma dengan penggunaan man. Ma untuk li ghairi aqil, man lil aqil. Okey, tengok muka surat 10 tu. Ma hadza, ma dia guna ma. Ma hadza. So ini tujuan dia untuk menanyakan tentang sesuatu yang tak berakal. So jawapannya hadza masjidun. Ini adalah masjid. Man hadza? Siapa ini? So ini untuk berakal. Man. Okey, hadza tajirun. Kan? Bila ada soalan untuk kepastian yang kita gunakan dengan hamzatul istifham. Tengok dekat situ ahadza kalbun? Jawapan dia la atau na'am. Okey? Okey, baik. So muka surat 11 selesai. Alhamdulillah. Muka surat 12 kita juga okey. Sekarang pelajaran baru iaitu zalika. Apa tujuan zalika? Ni. Okey. Zalika juga adalah penggunaan dia adalah sebagai ini pelajaran kedua ya, ad-darsu tsani. Ad-darsu pelajaran, ats-tsani yang kedua. Okey, baik. Kalau antum tengok dekat situ, dia pelajaran tentang zalika. So zalika ni itu. Maksud dia isim isyarah, jenis isim isyarah. So kita dah belajar beberapa jenis isim isyarah. Satu hadza, satu zalika. So hadza kita gunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang dekat. Yang ini lawan dia. Aqsuhu. Iaitu lawan dia, iaitu zalika. Jauh. Untuk sesuatu yang jauh. So penggunaan dia sama, kecuali beza dia dengan isim isyarah yang hadza tu. Cuma berbezanya lah dekat dengan jauh. Okey. Kalau isim isyarah hadza lil qarib, al mufradi, al muzakkari, al aqil wa ghairi aqil. Baik. Untuk zalika pula ismul isyarah lil ba'id. Lil ba'id untuk yang jauh. Okey. Lil ba'id, al mufradi, al muzakkari, al aqil wa ghairi aqil. Okey. Baik, dapat ni? Faham ni? Okey. Sahabat syukur mana? Siapa tu? Dia selalu tak miss kelas tu, selalunya dia. Tak ada pula hari ni. Nuri Ustaz, Nuri. Nuri Al-Imran. Saya tengah mesej dia, tak tahu dia tak reply lagi. Okey. Dia ada masuk dalam grup ke? Ada. Okey. Okey, baik. So sekarang ni kita tengok dekat sini. Pelajaran 13 ni. Pelajaran kedua ni. Tentang mazalika. Okey. So Ana akan tanya antum tentang yang kedua ni. Tentang jamak. Okey. Tentang jamak. Okey. Ma jam'u imamin. Okey. Apa jamak kepada imam? Siapa boleh jawab? A'immatun. A'immatun. Naam. Jam'uhu. Dah lupa dah. Jam'uhu a'immatun. Jam'uhu a'immatun. A'immatun. Naam. Okey. Okey. Kemudian ma jam'u mudarrisin? Siapa boleh jawab?
Jam'uhu mudarrisuna. Naam, masyaallah jaid. Jam'uhu mudarrisuna, masyaallah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Kalau ana percayalah, kalau antum kita istiqamah ni, kita boleh habislah beberapa muka surat ni, sampai ujung tahun ni tak mungkin lah kan. Tapi mungkin setahun lah. Dalam masa tempoh setahun, kita dah boleh cakap bahasa Arab dah ni. Antum jawab tadi pun, Masya Allah. Fasih kal Arabi. Fahimta ma aqul? Antum jawab macam orang Arab. Masya Allah. Okey. Ma jam'u hajarin? Siapa pula nak jawab? Jam'uhu ahjaru. Naam, jam'u ahjaru. Jam'uhu ahjaru. Jaid. Okey. Okey, sukar. Kita laban, susu, gula, ini kita tak sebut pasal dia punya jamak lah. Okey. Okay, insyaAllah kita masuk pelajaran. Yang bawah tu kita dah habis Iqra' waktub. Kita dah buat latihan tu. Sudah Ustaz, sudah. Okey, baik. Okey, terus. Kalau sudah terus masuk muka surat 14. Ad-darsu tsalits. Ma makna ad-darsu? Apa maksud ad-darsu? Pelajaran. Al-tsalits. Ketiga. Yang ketiga. Dia kena ada yang. Yang ketiga. Kena ada yang. Anda dah sebut dah sebelum ni. Kan? Alif lam Ustaz Alif lam, dia ada dua alif lam. Kan, alif lam pertama, alif lam kedua. Okey, contoh anda beritahu dekat sini, contoh. Nanti kita akan belajar ni dalam bab na'at. InsyaAllah. Akan datang ni, tak lama lagi je kita akan belajar na'at. Na'at tu, kalau kita nak tengok, dia dekat ni mubtada al-khabar, lepas tu jauh juga lagi lah. Apa mubtada al-khabar? Na'at. Jauh lagi 40 lebih. Tak apalah, tinggal dulu lah. Okey. Kalau kita tengok contoh. Kalau misal kata nama tu di awal tu ada nama macam Allah, lepas tu Ar-Rahman, lepas tu Ar-Rahim. Ada perkataan Allah dulu. Kan? Okey. So kita kata Allah, kemudian ada alif lam kedua. Okey? Iaitu dipanggil sebagai, kita kena tambah yang. Yang Maha Pemurah. Yang seterusnya lah, Yang Maha Penyayang. Okey. Yang ini pula, pertama dia tu tak ada nama, tapi alif lam terus. Alif lam terus. Okey. So, letak je. Ad-darsu tu arti dia pelajaran. Kan? Arti dia pelajaran. As-salif, sebab ada alif lam yang kedua tu, kena ada yang. Okey. As-salif. Okey. Baik. InsyaAllah. Apa kita nak belajar pada pelajaran yang ketiga ni? Okey. Kita nak belajar tentang alif lam. Ni dia. Alif lam. Kita nak belajar tentang alif lam. Yang mana dengan adanya alif lam ini dipanggil sebagai alif lam ini menunjukkan dalla ala ismul ma'rifah. Dia menunjukkan kepada isim ma'rifah. Okey. Ni alif lam. Okey. So dekat sini dia nak bimbing kita nak membezakan antara nakirah alif lam. So bila sebut alif lam, nanti ada yang dipanggil sebagai dalam masalah bahasa Arab ni, dia akan bagi tahu, dia nak ajar kita tentang mana yang dipanggil sebagai al-ma'rifah, mana dipanggil sebagai nakirah. Nanti anak akan jelaskan satu-satu. Okey. Apa itu So isim ma'rifah, isim nakirah ni, keduanya adalah min anwa'il isim. Daripada jenis-jenis isim. Isim apa ni? Isim ma'rifah. Isim apa ni? Isim nakirah. Okey. So keduanya adalah isim. Okey.
Yang mana ada alif lam tu dia panggil sebagai, bila adanya alif lam itu dipanggil isim ma'rifah. Okey. Tanpa alif lam dia panggil sebagai isim nakirah. So pelajaran awal sebelum ini, sebelum kita masuk dari pelajaran ini, semuanya nakirah. Semuanya nakirah. Tak ada yang isim ma'rifah. Semuanya nakirah. Dan kita akan belajar juga nanti bila nak guna ma'rifah, bila nak guna nakirah. Ya, nanti insya-Allah. So baik, itu. So bila kita sebut pasal isim ma'rifah, ya. Pertama dia nak ajar kita tentang alif lam. Okey? Tentang alif lam. So nanti bila isim tu boleh diletak alif lam, apakah isim yang boleh diletak alif lam, apakah isim yang tak boleh diletak alif lam. Okey, nanti kita akan belajar juga ni. Ya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran yang kita akan pelajari menerusi pelajaran ini. Ya. So nanti insya-Allah kita akan faham bagaimana kita nak guna alif lam tersebut. Okey. So yang mana penggunaan alif lam ni dia ada dua jenis penggunaan dalam penyebutan, dalam penulisan, ya, iaitu dipanggil sebagai alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah. Itu kita akan jumpa tu pada muka surat 19. Okey, ni seluruh pelajaran yang kita akan belajar. Okey. So nanti antum akan tengok bila dimulakan dengan alif lam, ya, yang sebenarnya kita dah dapat satu pelajaran baru yang sebenarnya tapi takut memberatkan, ana akan bawa bring forward benda tu, iaitu dipanggil sebagai mubtada wal khabar. Mubtada wal khabar. Ya. Ini. Ya. Dan di dalam pelajaran ini juga al-huruf yuhdif tanwin inda zuhur. Okey. Okey, ya. Bila dimasukkan alif lam automatik hilang tanwin. Okey, automatik hilang tanwin. Okey. So baik. So kita tengok dulu. Kita minta sahabat kita baca yang satu yang belah atas semua. Okey, yang belah atas semua. Ada 4 perkataan kat situ. Okey, kita minta Umar Abdul Aziz. Baca. Ana sayang Intas ya. Baca. Baca Ustaz. Okey. Baitun al-baitu. Hello, dengar tak? Teruskan, habiskan. Okey. 4. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Jamalun al-jamalu. Baik, Omar. Terjemahkan. Rumah itu. The house. Rumah itu. Rumah itu. Pen itu. Buku itu. Unta itu. Baik, Jaid. Alhamdulillah. Kita tahu perkataan tu dekat sini macam ana benarkan penggunaan itu, okey. Nak bagi tahu benda tu kita dah pasti, rumah itu. Rumah yang mana satu kita dah tahu. Kan? Kawan aku itu. Okey. So, selalunya benda ni alif lam ni digunakan di awal. Nanti kita akan bincang lah. Tapi kalau ada je alif lam tu antum letak je itu, tak ada masalah. Atau kita kata tersebut. Atau kita kata dalam bahasa Melayu dia tersebut. Rumah tersebut. Ya. Macam itulah. Lelaki tersebut. Okey, baik. Dekat sini ana akan bagi antum, tak apalah kita mula je lah. Iaitu dipanggil mubtada wal khabar. Okey. Apa tu mubtada? Okey. Dekat sinilah kita nak mungkin nak terangkan antum sikit macam benda macam pelik tau. Kan? Okey.
kita sebelum ni Ana dah terangkan pada awal. Dalam ayat bahasa Arab ni, ayat bukan perkataan bezakan ayat dengan perkataan. Kalau dalam bahasa Arab, ayat tu dipanggil sebagai jumlah. Kalau dalam perkataan tu dipanggil sebagai kalimah. Okey. So kita berbicara tentang jumlah. Sesuatu jumlah tersebut atau sesuatu ayat tersebut, dia ada subjek, dia ada predikat. Kan? Iaitu cerita, dia, subjek tu ialah tuan punya cerita. Tuan punya cerita. Kemudian predikat dia tu lah cerita tentang tuan tu. Tuan punya siapalah dia tu. Contoh kat sini. Dia sebut sini al-qalamu maksurun. Okey. Okey. So kalau kita belajar, so antum tengok dekat sini dia sebut dia mula-mula perkataan al-qalam ada alif lam. Nama dia mubtada. Nama dia mubtada. Mubtada ni adalah isim yang bermula isim yang di awal ayat. Isim yang di awal ayat tu dipanggil sebagai mubtada. So apa-apa isim pun kan, isim isyarah ke apa semua, nanti insya-Allah kita akan belajar lah isim isyarah tu semua. Dia akan jadi badal apa semua, tak apalah. So kita tahu apa yang bermula dengan isim dia adalah mubtada. Mubtada arti dia adalah pemula. Okey, pemula. Okey. Mungkin anda boleh bagi sikit dalam okey. Mulakhas lughat al-Arabiyah. Apa tu mubtada? Okey. Okey. Dia kata kat sini al-mubtada'u. Mubtada itu adalah nampak ana sebut ya. Al-mubtada'u ada alif lam. Al-mubtada'u ismun adalah kata nama. Ya. Fi awal jumlah. So pertama disebutlah ismun marfu'un. Marfu' ni adalah dia dhammah. Dhammah. Isim yang dhammah, yang diletakkan dhammah, marfu', ya. Yaqa'a, yang terletak, yang berada fi awalil jumlah. Di awal jumlah, di jumlah atau ayat yang awal. So di awal-awal lagi dah ada isim. Isim tu dipanggil sebagai al-mubtada. Okey? Al-mubtada'u ismun. Ya. Nanti jangan risau, nanti anak akan bagi ke antum. Perkara sebut tak apa, kita dengar dulu. Ya. Kita dengar dulu. Ya. Al-mubtada'u ismun marfu'un. Okey. Al-mubtada' itulah isim, kata nama. Al-mubtada' itu kata nama. Marfu'un, yang kata nama tersebut dia mesti letakkan baris dhammah. Kita bicara ni hujung tu. Sebab tu dia sebut al-qalamu. Baris dhammah. Yaqa'a, yang dia berada fi awal jumlah. Di awal jumlah. So macam kita kata al-qalamu maksurun. Yang mana mubtada? Al-qalamu. Okey. Al-qalamu. Baik. Yang sebelah dia tu dipanggil sebagai khabar. Maksurun. Maksurun. Ya. Yang mana pengertian khabar, al-khabaru huwa ma yakmalu ma'na al-mubtada. Apa yang memberi makna yang sempurna kepada mubtada, iaitu kita fahamlah apa teks sentence tu, apa ayat tu. Okey, contoh disebut al-qalamu maksurun. Ya. Pen itu, so ingat ada alif lam. Pen itu ada alif lam dalam mubtada. Mubtada mesti dhammah. Al-qalamu maksurun. So khabar,
okey, untuk pelajaran kita untuk setakat ini, khabar dia mesti tak boleh ada alif lam. Tu beza dia. Okey, tak boleh letak alif lam. So predikat dia tu tak boleh letak alif lam. Kan? Cerita dia tu tak boleh letak alif lam. Maksurun. Pen itu patah. Maksur, pecah. Okey? Patah. Okey. So nak bagi tahu tentang siapa subjek kat sini? Al-qalam. Al-qalam tu dalam bahasa Arab subjek terpanggil sebagai al-mubtada. Okey? Yang mana dia berada di awal perkataan, dia jenis isim yang berada di awal perkataan ayat, di awal ayat. Dan selepas dia tu kalau nak ada predikat dia atau khabar dia, khabar tu apa dia? Yang memberi kesempurnaan makna tentang cerita tentang mubtada tu. Kan? Kalau orang tiba-tiba cakap pen itu, kita tak faham. Sebab kita kata pen itu patah. Oh, dia nak cerita tentang cerita tentang patah tu, pen itu, tentang cerita pen tu, iaitu cerita dia adalah patah. Okey, boleh faham ni? Boleh faham tak? InsyaAllah, Ustaz. Faham saya. Okey, jahit. Bagus kalau faham. Okey. So antum dah masuk secara tak langsung, antum dah masuk apa pelajaran apa ni? Nahu saraf ni. Nahu lah yang sebenarnya, nahu. Ya? Nahu. Okey, nanti insya-Allah kita akan ada masa belajar. Sebelum ni pun Ana dah belajar antum saraf. Ana cuba masukkan, nak masuk saraf dulu ke, nak masuk nahu dulu kan? Sebab Arab memang tak akan keluar dua benda tu, nahu saraf. Kan? Jadi sebelum ni Ana pernah ajar antum saraf macam pening-pening aja kan? Katabah, katabu, kata betul, kata betul, kata peningnya jadi macam tu. Okey. Insya-Allah kita cubalah ubah-ubah angin tengok kalau tak tahu mana yang mudah untuk antum. Kan? Lepas tu okey, itu di antara perkara. So dan dia bila dia tak boleh alif lam, dia mesti tanwin. Dia mesti tanwin. Khabar tu mesti tanwin. Okey, sebab tu kat sini antum akan tengok perkara-perkara tersebut. Antum akan jumpa tentang perkara tersebut. Baik. Okey. So al-qalamu maksurun. Al-qalam kita tahu pen itu. Maksurun patah. Maksurun arti dia patah. Okey. So, kita minta sahabat kita baca okey, Ana sebut lah. Ana sebut, antum catatlah. Kan? Supaya antum boleh nampaklah tentang makna dia. Maman al-babu? Pintu tersebut. Pintu. Pintu itu. Pintu tersebut. Okey, al-babu. Okey. Maftuhun. Ma mana maftuh? Terbuka. Maftuh bermaksud terbuka. Maftuhun bermaksud terbuka. Okey. So nanti kita akan ceritalah tentang perkara lain. Okey. Al-waladu, mana al-waladu? Kita dah belajar. Anak lelaki itu. Budak lelaki itu. Kita pun boleh kata anak itu. Kita pun boleh kata kanak-kanak itu. Kita boleh kata budak lelaki itu. Ya? Kalau ulama bahasa al-walad ini, dia ada jenis-jenis lah. Al-walad. Boleh kita kata kanak-kanak lah. Al-waladu atau anakku. Kita boleh kata anak juga. Kan? Kita panggil anak kita kata ya waladi, wahai anakku. Tapi kalau the best yang paling lembut, tengok dalam surah Yusuf, bapa Nabi Yusuf panggil anak dia. Begitu juga Luqman panggil anak dia, iaitu ya bunayya. Itu sebutan yang paling baik dalam bahasa Arab memanggil seorang anak. Ya bunayya. Okey. Al-waladu, budak itu jalisun, duduk. Budak itu duduk. Wal mudarrisu, apa maksud al mudarrisu? Guru itu. Guru. Dan guru itu. Dan guru itu
Waqifun, berdiri. Waqifun. Okey. Okey. Okey, baik. Sekarang kita panggil alif. Entah baca 1 dan 2. Okey, Ana bagi nombor dulu lah. Okey. Sebendan Syukur baca 3, 4. Farhan baca 5, 6. Atam baca 7, 8. Naim baca 9, 10. 6. Iqra. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Okey. Teruskan nombor 2. Okey. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Jaid. Okay, Ana terjemahkan dekat sini. Kan? So, untuk sekadar nak baca, so minggu depan antum kena terjemahkan sekali ni. Ya. Okay, Ana akan tetap suruh antum baca juga dan antum kena terjemahkan sekali. Ya. Kitab itu jadidun. Mana jadidun? Baru. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Qadimun, lama. Saghirun, kecil. Kabirun, besar. Okey, baik. Alif terjemahkan. Ana tahu Inta dukung Ana faham. Tak apa ya, kalau boleh Inta sama-sama lah ya. Anak nak kena juga, nak kena ajar Inta. Boleh Ustaz. Okey. Kitab itu baru dan pen itu lama. Jaid. Keldai itu kecil dan kuda jantan itu besar. Naam. Okey, Jaid. Jaid. Okey, seterusnya nombor 3 siapa? 3, 4. Ana, Ustaz. Okey, taib. Okey. Baca. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasihun. Baik, nombor 3 dah ada makna. Apa arti dia? Kerusi itu patah. Sapu tangan itu sihun, apa Ustaz? Okey, kotor. Wasih, kotor. Sapu tangan itu kotor. Kotor. Okey. Lawan kotor apa dia? Lawan kepada kotor, aksu. Kan? Wasihun, aksuhu. Okey, ini lawan kepada dia. Kan? Tadi dia ajar kita juga dekat sini beberapa lawan, berapa jenis lawan. Jadidun, aksuhu, qadimun. So anak kata dah tadi, pada awalnya anak kata lawan kata, dia akan ajar kita ni. Saghirun, kecil. Aksuhu, ain, kaf, sin, ha. Ain, kaf, sin, ha. Okey. Jadidun, aksuhu, qadimun. Saghirun, aksuhu, kabirun. Okey. So baik. Wasikhun, aksuhu, nazifun. Nazifun, nun, zat, ya, fa. Nun, zat, ya, fa. Nazifun. Bersih. Nazifun, bersih. Wasikhun, kotor. Baik. Seterusnya 5, 6 siapa? Man? Saya Ustaz. Naam. Iqra. Al-ma'u idun. Al-qamar jamilun. Baik. Mana Air terus? barid tak tahu Ustaz. Sejuk. Baridun, sejuk. Sejuk. Air itu sejuk. Qamar, mana qamar? Al-qamar masuk bulan. Bulan itu Jamil, cantik. cantik. Itu cantik.
Cantik. Okey. So ini dia bagi tahu kat kita semua jenis lelaki dahulu. Ya, jenis lelaki dahulu. So anta jangan cakap dekat isteri anta anti jamilun, jangan. Okey, anti jamilatun. Untuk perempuan anti jamilatun. Masya-Allah. Ya habibi. Anti al-yawm, anti al-lailah, engkau malam ni jamilah. Cubalah. Kan? Abang ni dah sebut-sebut jamilah pula ni. Itu urusan antum dengan mereka lah. Kan? Tapi nak bagi tahunya, okey, kita nak cuba belajar bercakap, ya. Kita kata ya habibati, kan? Ya habibati, wahai sayang aku, wahai kesayanganku, ya habibati, anti al-laila, engkau malam ni jamilatun. Kan? Cantik. Okay. So, kan? Sini ada yang belum bawah 18 tahun ke? Tak ada kan? Ustaz, al-ma'u Ke tu ada? apa Ustaz? Ayak kosong. Ayak kosong. Dapat? Naam. Man ba'dahu? Summa man? Siapa lepas ni sekarang ni? Atam Ustaz, Atam Atam. Okey, taib. Cuba Ustaz. Ma mana qarib? Ana bagi tahu makna dulu. Qarib. Baca dulu. Baca dulu Al-baitu qaribun. Baca dulu. Al-baitul qaribun wal masjidu ba'idun. Naam. 8. Al-hajarun. Mana run? Tak boleh ada al, tak boleh run dah. Al-hajaru saqilun wal waraqun. Wal waraqu khafifun. Khafifun. Naam. Okey. Ma mana? Okey. Baik. Kalau kita tengok qarib, kita dah bahas kata sebelum ni. Lil qarib. Ma masalah lil qarib? Seperti lil qarib dekat. Dekat. Ma mana al ba'id? Lil ba'id. Jauh. Jauh. Okey. Okey. Baik. So, arti dia apa, Tam? Rumah itu dekat. Dan masjid itu jauh. Naam. Baik, Jaid. Sakil, ma mana sakil? Sakil arti dia berat. Sakil arti dia berat. Al-waraq, kita kata kertas. Kertas. Waraqu kertas. Khafifun ringan. Khafifun ringan. Okey, baca Tam. Tak ingat saya belum. Al-hajaru batu lah. Oh, batu. Okey. Okey. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Naam. Jai. Okey. Seterusnya siapa? Okey, sama. Naim. Anta mawjud hunak? Dia kadang-kadang dia ada tapi dia tak ada. Itulah Naim ni. Okey. Dia tak ada nampak macam tu. Okey. Kita bagi bilangan sampai 3 dulu. 1, 2, 3. Sah tak ada. Okey, Abu Talha. Ant. Nombor 9, 10. Tadi Ana suruh entah baca. Entah tadi tak sempat baca kan. Okey. Abu Talha baca. Okey. Saya cuba Ustaz. Al-banu Harun. Al-labanu. Hilang baris kat situ. Al-labanu Harun. Harun. Ada ra ada sabdu tu. Harun. Harun. Naam. Al-qamisu nazifun. Naam, nazifun. Tadi Anda beritahu tentang nazifun. Apa makna nazifun?
Kotor. Betul? Kotor. Kotor. Bersih. Kotor. Bersih wasihun. Kotor wasihun. Okey. Mana harun? Harun masuk panas. Okey, kat sini ya, baridun. Okey. Okey, terjemahkan dulu. Albanu. Al-labanu. Albanu. Hmm. Albanu. Bukan al-banu, al-labanu. Al-labanu. Apa Ustaz saya tak tahu Ustaz. Susu. Sebelum ni dah ada dah belakang tu. Apa ni, hadza sukarun wa dzikal labanun. Tak masuk lepas. Oh, tak masuk lepas. Okey. Al-labanu. Susu itu panas. Susu itu panas. Naam. Al-qamis. Mana qamis? Baju kemeja itu bersih. Baju tak payah kemeja lah. Baju je. Baju itu bersih. Kan? Ya, Ustaz. Okey, baju itu bersih. Baik. Antum tengok dekat sini. Al-ma'u baridun, nombor 5, al-ma'u baridun. Wal labanu harrun. So dekat sini, baridun aksu harrun. Wa harrun aksu baridun. Okey? Aksuhu, lawannya. Mana aksuhu. Tadi dah sebut tadi. Ain. Terlepas. Ain kaf. Sin ha. Ain kaf sin ha. Okey, sama. Baik. Okey, so antum dah dapat banyak perkataan. Okey. Dan kita dah sebutkan tentang jumlah jamak dia. Okey. So dekat sini okey, ana bagi beberapa perkataan untuk jamak. Okey. Antara yang kat sini lah al-waraqu. Al-waraqu tu jamak adalah awraqun. Hamzah alif bila hamzah sebut hamzah balik atas lah. Waw ra alif kun. Okey, lainnya semua telah diberikan pada pelajaran-pelajaran yang lepas, ya. Perkataan jamal, perkataan bait, ya. Perkataan kitab, qalam, bab, pintu, walad, mudarris, lagi mana? Himar, hisan, kursi, mindil, okey, al-qamar, masjid. So kita tambah sini lah al-waraqu, waraqun, ma jam'u waraqin, jam'uhu awraqun. Baik. Boleh ulang je tak Ustaz? Awraqun. Hamzah, waw. Hamzah bari atas, waw. Au. Ra bari atas, alif. Ra alif. Ra kun. Qaf. Tanwin. Dhamatain. Dua baris depan. Jazakallah khair Ustaz. Iyak wa iyakum. Baik. InsyaAllah kita tengok dekat sini. Okey. Minta tadi siapa tadi sampai dekat Abu Talhah Abdul Raqib. Naam. Enta baca baris yang pertama. Suhaimi, enta baca baris yang kedua. Ya? Okey, nanti ana akan terangkan dulu. Dia kata tamarin. Mana tamarin? Latihan. Jaid, So antum biasakan benda ni, So dia sebut ni iqra. Waktu ma'adab di awakhir al-kalimat. Iqra, bacalah. Waktu dan tulis ma'adabti
berserta baris, bersama baris, awakhiril kalimat, di akhir perkataan. Okey, disuruh apa ni? Iqra, baca. Waktub, tulis. Baca dan tulislah ma'adabti, bersama baris, awakhiril kalimat, di akhir kalimat. Baik. So, na'am. Abdul Raqib. Awalan. Masjidun. Al-masjidu. Al-ma'u ma'un. Al-baitu babun. Qalamun. Al-qalamu. Dah, sampai situ dah. Sampai situ. Itu dah kedua, baris kedua. Tu sahabat kita Suhaimi. Baik. Al-kitabun. Al-kitabu. Mana kitab tu? Kitab. Apa tu? Enta ada buku tak, Suhaimi? Ada, Ustaz, ada. Apa tu? Anjing. Al-kalbu. Al-kalbu. Okey, baik. Al-kalbu. Kalabun. Mana kalabun jadi dia? dah kal disebut tu, kenapa yang dah jadi kalab? Kalbun. Ulang balik. Okey. Al-kalbu. Kalbun. Qamisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Lagi bawah. Al-hasanu. Manalah Hasan? Al-hasanu. Mana Hasan? Al-hisanu. Hisanun. Okey. Baik. Okey. Okey. Siapa Johar Rizal Syahrin? Boleh tak? Sedia tak? Saya rasa ni pertama kali ikut kelas. Betul, Ustaz. Ya. Oh, tak dengar ni suara Enta ni. Dia gede. Dia tak clear line dia. Okey, tak apa. Tak apa Johar Rizal. Ya. Okey, baik. Kita cuba dulu. Okey, Ana bagi antum dekat sini insya-Allah. Iqra waktu. Okey. Antum tengok dekat bawah ni. Latihan tamarin nombor 2 ni. So antum kena buat latihan ni. Ya, Johar Rizal. Tak dapat lagi. Tak dengar Syekh. Enta punya suara putus-putus. Tak dapat lagi, Ustaz. Tak dapat lagi apa tu? Yang nombor 2. Yang mana Ustaz dia tadi yang nombor 2? Yang nombor mana? Apa Jo? Tak apa. Suara anda putus-putus Jo. Okey je saya. Okey. Sekarang dengar okey. Tak. Memang enta dengar kami memang okey. Tapi kami dengar enta putus-putus. Tak faham Jo. Bahasa apa kau pakai? Tak faham. Tempat Kawan putus-putus. Kawan syukur ke? Betul Ustaz, betul. Okey. Tak apa. Okey, tak apa. Nanti kita akan berikan enta cubalah tengok recording tu dulu sebab tak dapat layan enta dengan baik malam ni sebab suara enta tak jelas. Ya, dan insya-Allah. Okey, apa tugasan semua? So antum tengok dekat tamar ini. Okey. So ini tugasan antum. Okey. Ana dah terangkan tadi kenapa alif lam. Ya. Iaitu dipanggil bila alif lam di awal kalimat tu, ya, ada isim, iaitu dia sebagai isim, dia adalah mubtada, dan selepas dia mesti isim juga,
ya, mesti sin juga tapi tanpa alif lam. Ya. Itu untuk pelajaran nombor 2 lah. Iqra waktub nombor 2 tamarin, iaitu latihan yang kedua tu. Lepas tu berikanlah makna dia, kan? Dan anak akan tanya nanti tentang makna, tentang jamak, okey, tentang kenapa alif lam, kenapa tidak alif lam, okey. Okey. Itu di antara perkara. Begitu juga antum tengok macam kita sebut sebelum ni. Dia kata hadza kitabun. Ini, okey, nak menjelaskan tentang ini tu dia kata kitabun. Kitabun tu tak ada alif lam. Ini kitab. Ini adalah kitab. Okey. So itu dah awalnya mubtada wal khabar yang sebenarnya yang kita belajar. Ya, dalam ilmu nahwu dia panggil mubtada wal khabar. Ya. Itu yang perkara pertama. Kan? Sebab tu juga masuk macam kita kata mahadha dan sebagainya itu. So itu semua termasuk dalam kategori perkara tersebut. So antum dekat sini disebut tentang kita dah belajar tentang kenapa alif lam, ya, dan apa selepas isim yang selepas alif lam tu, dan apa perlu letakkan tanpa alif lam. Dia nak buat apa? Kenapa nak tanpa alif lam tu kenapa? Baik, itu untuk pelajaran latihan yang kedua. Latihan yang ketiga, dia kata imla. Iqra waktub, anda dah sebut tadi. Iqra mana iqra? Baca. Waktub apa maksud baca? Tulis. Okey. So ma'adabti awakhiril kalimat, bersama dengan baris dia lah. Antum kena tulis kat situ, antum kena baca dan tuliskan baris kat situ. Nanti insya-Allah minggu depan kita akan tanya soalan-soalan ni. Okey, yang ketiga, latihan ketiga. Imla al-faraghi imla al-faragha, ya, fi ma yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimati taliyati. Okey, baik. So imla, ya. Apa makna imla? Imla dimaksud isi. Okey. Isikan al-faragha. Al-faragha tu kat situ adalah tempat kosong. Ya, tempat kosong bawah tu kan ada tempat kosong kan? Fima yali, ya, pada yang berikutnya, ya, biwad'i, dengan meletakkan al-kalimatil munasibati dengan kalimah. Tengok ni ada dua alif lam, ya. Biwad'i, dengan meletakkan kalimah. Al-kalimah tadi kita sebut kalimah aja. Al-munasibati, yang sesuai. Ada perkataan yang, ingat balik tadi. Ya, anda sebut kenapa ada kalau dua alif lam dalam satu tempat, dalam satu pekat tu, apa maksud dia, tujuan dia? Kena tambah yang. Nanti kita akan belajar dia panggil na'at wal man'ud, ya, insyaallah. Al-kalimatul munasibah, al-kalimati biwad'il kalimati al-munasibati, dengan meletakkan perkataan yang sesuai minal kalimati, ya. So okey, kalimat dengan kalimah, satu ada alif, satu tak ada alif. Al-kalimah, satu perkataan. Al-kalimat, banyak perkataan. Minal kalimati, daripada perkataan-perkataan at-taliyati, yang berikut. Sekali lagi ada alif lam, ada tambahan yang. Antum pernah tengok. So, ana ulang lagi sekali. Imla. Ya. So apa dia imla? Isikan. Al-faragha, tempat kosong. Al-faragha, tempat kosong. Fima yali, pada yang berikut, ya, pada yang berikut. Biwad'il kalimati al-munasibati, dengan meletakkan perkataan yang sesuai. Minal kalimati, daripada perkataan-perkataan at-taliyati, yang berikut. Okey. So nanti antum buat. So dua perkara ni kita akan ulang kaji balik minggu depan. Okey. Pada darsus tsalits. Lepas tu kita akan soalkan, perbincangkan tentang latihan yang kedua dan ketiga ni. Okey? InsyaAllah. Boleh? Termasuklah sahabat kita Johar Rizal, kalau boleh faham, ya. Kalau boleh faham, buatkanlah. Kalau tak boleh faham, insyaAllah boleh bertanya dengan sahabat kita Syukur, ya,
untuk tanyakan soalan-soalan yang tak jelas. Okey. Baik, ada apa-apa soalan nak tanya? Siapa nak tanya? Kita tengok balik. Ustaz, InsyaAllah, insyaAllah. saya nak Apa tu? semak balik, buat semakan tentang maksud yang Ustaz bagi tahu tadi tentang al-mubtada' dengan wal khabar. Okey. Al-mubtada' adalah kata nama yang kata nama tersebut berbaris dhammah hadapan di akhir kalimah. Okey. Di awal Baik, kalimah. So, apa tu mubtada'? Nak ulang sekali. Al-mubtada'u ismun. Mubtada' itu adalah kata nama. So, nombor 1. Okey. Mubtada' itu adalah kata nama. Marfu'un. Dia mesti dhammah. So, kata nama yang mesti dhammah, yaqa'u, yang berada, dia berada fi awalil jumlah. Pada ayat yang pada perkataan pertama dalam ayat. Perkataan pertama dalam ayat. So dia adalah isim, bermaksud dekat sini lah mubtada itulah isim yang berada di awal jumlah. Di awal ayat. Isim. Kan? Contoh kalau kita isim tu Ahmad. Ahmad pun isim kan? Ahmad adalah mubtada. Contoh kita kata huwa. Huwa adalah isim kan? Huwa adalah mubtada. Hadza tadi kita. Hadza itulah mubtada. Okey? So, itu di antara. Secara mudahnya, sekarang ni kita belajar mubtada itulah alif lam. Isim yang jenis yang berada alif lam di hadapan dia, di awal dia. Okey? Isim yang beralif lam atau isim dipanggil sebagai ismul ma'rifah. Ismul ma'rifah. Okey, teruskan. Apa lagi soalan? Wal khabar, apa yang memberi kesempurnaan makna kepada mubtada' mesti tidak boleh ada alif lam dan mesti berbaris tanwin. Ya. Okey. Tapi macam kita kata, Ana sebut kat sini ialah ini semua permulaan. Ana akan bagi ilmu kita dengan apa yang kita tahu kat sini. Ini permulaannya. Oh, jangan nanti antum pergi cari, kaji. Nanti antum jadi pening. So nanti antum akan jumpa banyak benda lah. Kan? Ya. Sama ada nanti tentang disebutkan boleh tak khabar tersebut didahulukan, qad yata'akhkhar al-mubtada' 'anil khabar, boleh tak khabar tu berada di belakang. Itu semua jangan cerita dulu. Buat masa ni pelajaran kita dekat pelajaran kedua ni, ini yang ana kaitkan dia. Buku kita ni dia tak beri maklumat ini. Tapi kalau ana akan rujuk kepada buku ni, buku yang antum tengok sekarang ni, antum boleh nampak tak buku apa ana tunjuk ni? Okey, nama dia, kitab ni adalah Mulakhas bil Lughatil Arabiyyah. Okey. So ana gabungkanlah dua benda ni untuk kita harapnya kita dapat cepat faham. Pengarang mungkin dia nak ajar kita, nak bagi kita perkataan saja. Kan? Ana lebih baik untuk kita berikan perkataan dalam masa yang sama, kita berikan kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Tapi benda tu semua kita akan mengikut tertib pengarang inilah, pengarang Durus Lughatil Arabiyyah. Okey? Sebab dia akan ikut kita step by step, ikut kemampuan kita. Nanti lama-lama kalau antum buka jilid kedua, jilid ketiga nanti, atau jilid pertama di hujung tu pun dah ada pelajaran-pelajaran yang agak tinggi sikit lah. InsyaAllah. So dia akan berbeza-beza dekat situ. Okey, baik. Okey. Teruskan, ada apa-apa soalan? Yang al-mubtada' dengan khabar tuliskan dalam grup boleh Ustaz? Baik, boleh. Okay. Pasti. Pasti, Jazakallah. insyaAllah. Baik. Kalau anda lupa tolong ingatkan lah. Kalau anda lupa tolong ingatkan. InsyaAllah. Baik.
Ada apa lain soalan? Tak ada ya? Oh, suara hilang. Siapa? Naim. Ini suara hilang ni yang Ana tadi ke? Naim ada bagi mesej suara hilang. Oh, tu yang mungkin tadi Ustaz. Oh. Ustaz suruh dia baca tapi dia tak dapat tu sebab suara dia hilang. Ke suara Ana yang hilang tadi yang dicakap tu. Okey, tak apalah, ala kulli hal kita dah habis dah. Dan insyaallah jangan lupa latihan antum kan? Dan jangan lupa ingatkan Ana dalam latihan ni. Insyaallah alhamdulillah ya, kita dah dapat banyak pelajaran ya. Dan antum pun dah banyak dan insyaallah boleh bercakap dah kan. Nah, antum boleh tambah aja hadzal kitab jadidun. Hadzal qalamul qadimun ya. Tambah hadza aja. Adzalikal kitab jadidun. Kitab tu baru ke kan? Okey, kata al-qalam qadimun. Kan kita guna hadzal qalamu. Hadzal qalamu. Okey, dan sebagainya. Okey, baik, insyaallah mungkin cukup sekali itu insyaallah. Semoga memberi manfaat untuk majlis tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'ikum insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.